Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Wan Asmanira binti Abdullah. Salam ceria dari cikgu. Hari ini cikgu akan menunjukkan tutorial cara-cara untuk log masuk Google Classroom. Untuk masuk ke Google Classroom, murid-murid perlu menggunakan email MOE yang telah dibekalkan oleh pihak sekolah. Setiap murid dibekalkan satu email MOE berserta dengan passwordnya sekali. Diharap murid-murid semua bersiap sedia dengan email masing-masing untuk mengetahui cara-cara log masuk Google Classroom. Okey, jom kita belajar. Baiklah murid-murid, langkah-langkah untuk log masuk ke Google Classroom ialah murid-murid perlu mempunyai telefon bimbit ataupun laptop. Okay, untuk masuk ke Google Classroom ni, kita perlu ada email MOE ataupun kita panggil juga sebagai email delima. Okay, langkah kedua, murid perlu masuk melalui site delima. Okay, murid-murid boleh lihat di paparan yang telah cikgu sediakan. Di bawah, ruangan bawah terdapat halaman untuk kita masuk ke site delima. Murid-murid boleh menaip https://site.google.com/moe-dl.my/public/ ataupun murid-murid boleh install app Google Classroom di telefon bimbit masing-masing. Untuk login masuk ni, murid-murid perlu klik apps tersebut sahaja. Terus boleh masuk ke Google Classroom. Okey, langkah yang ketiga, murid perlu memilih log masuk untuk murid. Di paparan yang sebelah kanan terdapat selamat datang ke Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Okey, dekat situ murid-murid boleh memilih log masuk untuk murid. Okey, langkah seterusnya, langkah keempat. Setelah masuk melalui site delima, murid-murid akan melihat paparan seperti yang terdapat dalam slide yang cikgu tunjukkan, di mana di sebelah kiri itu kita akan nampak perkataan delima. Okey, apabila ada paparan ataupun perkataan yang tulis delima, maksudnya murid telah berjaya masuk ke site delima. Okay, untuk masuk ke Google Classroom, murid-murid perlu memilih tanda seperti roket di sebelah buku. Di sebelah buku yang cikgu tunjuk dengan anak panah warna purple tu. Okay, di sebelah kiri tu ada buku. Okay, yang kedua tu dipanggil roket. Okay, untuk masuk ke Google Classroom ini, murid-murid perlu memilih yang kedua, iaitu aktiviti. Kalau yang buku tu untuk aplikasi pembelajaran. Okay, murid-murid perlu memilih yang kedua, aplikasi aktiviti. Boleh klik dekat gambar roket itu untuk masuk dan kita boleh cari Google Classroom. Okay, untuk simbol Google Classroom adalah nampak macam orang dengan papan yang warna hijau di sebelah
di slide sebelah kanan tu yang cikgu tunjuk ada kat situ cikgu tunjuk langkah 5. Maksudnya kita perlu pilih Google Classroom. Okay, murid-murid perlu klik di situ untuk masuk langkah yang seterusnya. Okay, selain daripada cara yang pertama, murid-murid juga boleh menggunakan ataupun kita boleh masuk ke Google Classroom melalui email. Melalui email. Untuk login masuk melalui email, kita perlu pilih simbol seperti sampul surat. Okey, simbol sampul surat itu adalah simbol untuk email. Okey, jadi murid-murid juga boleh memilih simbol email untuk masuk Google Classroom melalui email masing-masing. Okey, seterusnya setelah kamu klik simbol email, kita akan nampak simbol Google Workspace. Bermaksud kamu telah berjaya masuk ke paparan email. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan cara-cara untuk kita login masuk ke Google Classroom satu persatu. Okay, yang pertama, murid-murid perlu sign in melalui email delima. Okay, murid-murid perlu ingat email delima dan passwordnya sekali supaya kamu dapat masuk dengan betul. Kalau kita salah type alamat email ataupun password kita, kita tidak akan dapat masuk Google Classroom tersebut. Okey, setelah kita ada alamat email, okey, murid-murid perlu menaip alamat email kamu di ruangan yang telah cikgu tunjukkan dalam slide tersebut. Okey, dekat anak panah tu murid perlu type di situ. Seterusnya, masukkan password. Kemudian, murid-murid perlu tekan next. Setelah kamu tekan next, kamu akan lihat paparan email. Paparan email yang betul ialah kamu akan nampak simbol delima berserta dengan gambar sekiranya kamu telah meletakkan gambar profil dalam email kamu. Okey, kamu akan nampak simbol delima di sebelah kanan. Okey. Seterusnya, setelah kamu berjaya masuk ke dalam email dan telah melihat paparan email, kamu akan nampak di sebelah kiri akan nampak Gmail. Okey. Akan nampak paparan email. Kamu akan dapat senarai email yang telah kamu terima. Maksudnya kat sini terdapat banyak ataupun sedikit bergantung kepada email yang telah kamu terima. Jika guru-guru kamu telah menghantar bahan tugasan, kamu akan menerima email secara automatik. Okey, untuk masuk ke Google Classroom melalui email, kamu perlu pergi ke sebelah kiri perkataan delima. Kamu akan nampak titik-titik. Okey, akan nampak titik-titik. Kamu perlu letakkan cursor kamu dekat ruangan titik tersebut dan tekan ataupun kamu klik dekat situ. Kemudian kamu akan nampak paparan yang akan keluar. Okey, selepas kamu klik dekat titik
titik-titik yang banyak tu kamu akan nampak dekat situ ada Classroom, ada Doc, ada Google Meet, ada slide, ada chat, kemudian ada kalender, ada site. Okey, maksudnya apa? Dekat sini pun kita boleh masuk ke Google Classroom. Jadi murid-murid hanya perlu klik pada simbol Classroom. Okay, seterusnya apabila kamu dah berjaya klik di simbol Classroom, kamu akan melihat terdapat banyak kelas-kelas yang telah diwujudkan oleh guru-guru kamu. Okay, jumlah bilangan kelas itu bergantung kepada kelas yang telah ada ataupun yang telah disediakan oleh guru subjek kelas kamu. Contoh paparan yang cikgu tunjuk dalam slide ini, kamu tengok pada bahagian kanan di atas, okay, cikgu ada tulis paparan dalam Google Classroom. Okay. Di atas sebelah kiri itu, kamu akan nampak dia tulis Google Classroom. Okay, contoh yang cikgu bagi ini adalah contoh kelas untuk kelas 5 Gamma. Okay, untuk kelas 5 Gamma ni dia telah ada 6 kelas yang telah diwujudkan oleh guru-guru mereka. Okay, dekat paparan tersebut kita nampak 5 Gamma sejarah tahun 2021. Kemudian kamu juga nampak untuk subjek muzik 5 Gamma 2021, pendidikan Islam 5 Gamma dan subjek bahasa Melayu untuk tahun 2001. Kemudian kamu juga akan nampak dekat bawah tu info kelas 4 Gamma dan subjek untuk kelas 4 Gamma. Maksudnya yang 4 Gamma ni kelas dia tahun lepas. Kelas-kelas ini dia akan sentiasa ada selagi guru-guru kamu tidak delete kelas tersebut. Okey, ini paparan yang bawah ni adalah contoh untuk kelas bahasa Melayu 5 Gamma. Okey, di situ kamu tengok terdapat banyak mesej yang telah dihantar oleh guru bahasa Melayu kelas 5 Gamma. Okay, maksudnya setiap kali tugasan yang dihantar oleh guru subjek, kamu akan terima secara automatik. Okay, kamu boleh tengok dekat situ. Okay, kat sini cikgunya telah hantar tugasan-tugasan tersebut. Okay, untuk masuk setiap tugasan tu, kamu hanya perlu klik dekat mana-mana yang kamu nak tengok. Okay, contoh untuk yang tugasan ni, mereka nak menghantar tugasan, okay, mereka klik pada yang mesej yang kedua. Okay, dekat situ kamu boleh pilihlah mana-mana tugasan yang hendak kamu jawab. Okay, dekat atas tu juga kamu akan nampak dia akan tulis stream, coursework dan people. Okay, apabila kamu berjaya masuk ke Google Classroom ni, kamu boleh terokalah apa yang ada dalam Google Classroom tersebut. Baiklah murid-murid, dalam paparan Google Classroom yang telah kamu berjaya masuk tadi, kamu akan lihat terdapat beberapa kelas kan. Okey, kamu perlu memastikan dalam kelas-kelas tersebut jika ada kelas yang belum kamu nampak simbol dia tulis join, okay, kamu perlu klik terlebih dahulu join pada kelas tersebut. Seperti contoh kelas 5 Gamma tadi, kamu lihat ada satu kelas lagi yang belum diklik join oleh murid tersebut. Okay, jadi murid perlu klik join
kelas sejarah itu supaya kamu dapat menerima semua email ataupun menerima tugasan yang telah dihantar oleh guru-guru kamu. Jika kamu tidak klik join, maksudnya kamu tidak akan terima sebarang email dari sebarang tugasan daripada guru kamu. Selepas kamu klik join tu baru kamu akan dapat tugasan. Okay, seterusnya cikgu akan tunjuk cara macam mana kamu untuk melihat tugasan ataupun bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru kamu. Contoh paparan yang cikgu sediakan dalam slide ini adalah murid untuk kelas Bahasa Melayu. Okay, untuk masuk kelas Bahasa Melayu, kamu akan nampak tadi dalam slide yang sebelum ni, dia ada kelas 5 Gama Bahasa Melayu 2021. Okey. Jadi kamu klik dekat perkataan tersebut, kamu akan dapat masuk untuk kelas Bahasa Melayu. Okey, di sini terdapatnya banyak tugasan-tugasan yang telah dihantar oleh guru Bahasa Melayu kelas 5 Gama. Kemudian kamu ingin menjawab tugasan yang telah diberikan oleh guru. Kamu hanya perlu klik saja mana-mana soalan yang kamu hendak jawab ataupun kamu hendak belajar bahan yang telah disediakan oleh guru-guru. Contoh paparan yang telah cikgu tunjukkan dalam slide ini ialah murid 5 Gama hendak menjawab soalan untuk tugasan mereka. Contoh tugasan mereka yang dekat situ ialah guru telah menyediakan soalan supaya murid-murid menyediakan jawapan untuk perbualan. Okey, jadi untuk menjawab soalan, murid-murid perlu hanya menaip sahaja jawapan dalam ruangan yang telah disediakan. Okey, selepas kamu tulis jawapan semua, dia akan keluar ataupun kamu akan nampak perkataan turn in di sebelah kanan di bawah itu. Kamu akan nampak simbol turn in. Sebelum itu, kamu perlu pastikan bahawa semua kamu telah siap tulis sebelum kamu tekan turn in. Turn in ni maksudnya kamu nak hantar tugasan kepada guru-guru kamu untuk disemak. Macam kita nak hantar buku kepada cikgu lah. Jadi sebelum kita nak hantar buku kepada cikgu tu, kita akan pastikan kita telah siap semua tugasan kita sebelum disemak. Okey, yang bawah tu kita akan nampak handed in. Handed in ni maksudnya paparan tugasan yang telah diterima oleh guru. Maksudnya murid telah berjaya menghantar tugasan dengan cara turn in kepada guru-gurunya. Okay, dekat sini kita tengok ada 4 orang murid telah berjaya menghantar tugasan kepada guru Bahasa Melayunya. Okay, maksudnya bila kamu akan nampak paparan macam ni, maksudnya paparan kamu, tugasan kamu tu telah diterima oleh guru-guru kamu. Okey. Diharap murid-murid dapat faham dengan penjelasan cikgu dan slide yang cikgu tunjukkan. Baiklah murid-murid. Okey, setelah kamu selesai membuat semua tugasan-tugasan yang telah dihantar oleh guru-guru kamu, okey, jadi kamu nak keluar daripada Google Classroom ini. Okey, sebelum tu kamu kena pastikan dululah kamu nampak Google Classroom tu gambar simbol untuk setiap subjek tu. Okey, kemudian kamu akan nampak profil gambar. Okey, jadi kamu perlu klik dekat simbol di sebelah gambar profil kamu di sebelah kanan. Okey, kamu klik dekat situ. Okey, dia akan keluar paparan
alamat email kamu, kemudian dia akan nampak gambar lah kalau kamu ada letak gambar profile. Okay, kemudian dia akan tulis manage your Google account, add another account. Jadi untuk keluar ataupun log out daripada Google Classroom ni, kamu perlu sign out. Okay, simbol yang cikgu tunjuk anak panah jarum tu. Okay, kamu klik sign out. Okay, bila kamu dah klik sign out tu maksudnya kamu dah berjaya keluar daripada Google Classroom. Okay, maka tamatlah tutorial cikgu untuk cikgu tunjuk cara-cara untuk kamu log masuk dan membuat tugasan sehinggalah kamu berjaya menyiapkan tugasan tersebut dan hendak keluar daripada Google Classroom. Cikgu harap kamu dapat mencuba dengan melihat video yang cikgu sediakan ini untuk masuk ke Google Classroom. Kamu menggunakan email delima. Kita tak boleh masuk Google Classroom ni dengan alamat email yang lain. Email yang biasa tu maksudnya kita tak boleh masuk dalam Google Classroom. Sebabnya Google Classroom ni disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita hanya perlu ataupun boleh masuk menggunakan email delima sahaja. Jadi cikgu harap murid-murid dapat belajar menggunakan email delima untuk semua aktiviti pembelajaran kamu. Okey, sekian dulu untuk pembelajaran kita log masuk untuk Google Classroom. Sekian, terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye.